Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, di belakang kita tu adalah pergunungan Gua Sur, Gunung Sur. Tempat di mana Nabi? Tempat di mana Nabi bersembunyi di dalam gua bersama dengan Saidina Abu Bakar sebelum peristiwa hijrah. InsyaAllah kita akan pergi tengok. Ada lagi ke atas? Tak ada ya? Saya memerlukan seorang untuk sana. Okay, itu dia gunung dia. Kita nak duduk kat Gunung sini Sur. atau kita nak bergerak ke depan? Kalau nak bergerak jauh tu kan. Tapi kalau kat sini saja kita boleh duduk kat bahagian tepi, duduk sikit. Saya rasa Okey. itu lebih baik, betul tak? Kerana benda ni besar aku je kot. Memang nampak, memang cantik, memang laluan ni memang nice. Ya betul tuan-tuan. Yang tinggi. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadiran yang dirahmati Allah, para maghfirah, para tamu Allah yang mendapat maghfiratan, iaitu dapat keampunan daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirin yang dirahmati Allah, cerita dia adalah mengenai Gua Sur saya sambung tadi. Cerita je bila Nabi Muhammad SAW dah 10 tahun, satu dekad dia berdakwah dekat kota Mekah, tak habis. Bukan tak ada orang yang nak masuk, ramai masuk. Cumanya tak cukup lagi kekuatan dia tu untuk membina satu kawasan yang selamat, satu kumpulan yang selamat untuk beribadah. Kerana bila kita masuk dalam agama ni tuan-tuan, dia bukan cerita tentang nama sahaja tuan-tuan. Agama itu adalah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan ibadah. Kerana itu kita kena highlight kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita datang beribadah, bila kita nak menjadi seorang Islam, kita mesti beribadah. Dan kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang wajib, yang mana setiap hari kita lakukan, iaitu solat 5 waktu. Kalau ada kata orang tersebut tidak solat 5 waktu, maksudnya dia tidak beragama. Okey? Dia tidak beragama. Kerana agama yang sebenar adalah mendirikan solat, beribadah lah. Okey? Berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat. Zakat pula bukan zakat fitrah. Zakat pula adalah zakat harta, zakat ternakan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa lagi tuan-tuan? Banyak benda tuan-tuan. Banyak benda yang berkaitan dengan zakat. Kalau tuan-tuan tak bayar, maka saya tuan-tuan tidak beragama. Kerana itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan agar berzakatlah. Bayar zakat. Zakat ni wajib tuan-tuan. Sedekah kita boleh lari. Tetapi kalau zakat tak boleh tuan-tuan. Zakat ini dia punya nilai dia 2.5% tuan-tuan. So nilai dia lebih rendah daripada bayaran PCB kita. Okey? So lebih baik bayar zakat. Dah bayar zakat tak payah bayar cukai. Betul? Itu kelebihan kat Malaysia lah. Dah bayar zakat tak payah bayar cukai. Lebih baik bayar sikit daripada bayar 2 kali ganda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Bukan itu cerita yang saya nak sampaikan. Cerita dia adalah bila Nabi dah 10 tahun. Tuan-tuan, 10 tahun Nabi Muhammad. Kita 13 hari kat sini pun kita rasa macam dah lagi betul tak? Dari itu Malaysia tuan-tuan. Ini lagi Nabi 10 tahun kena reject tuan-tuan. 10 tahun kena reject. Kalau hati tak koyak, bukan manusia tuan-tuan. So Nabi SAW pun sedih juga tuan-tuan. So bila dia sedih, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada Allah, maka Allah telah pun memberikan syariat tuan-tuan pada tahun 13 Hijrah. Di tahun 13 Hijrah ni ataupun Hajjul Hijrah ni, tahun hijrah ni yang dikira sebagai satu hijrah. 13 kenabian. 13 kenabian sama dengan satu hijrah. So Allah Taala telah memerintahkan untuk orang Islam berhijrah. Okey? Maka telah pun Nabi SAW menghantarkan golongan-golongan Islam pergi menuju ke kota Madinah. Tapi berhijrah ke kota Madinah bukan hijrah pertama orang Islam. Okey? Bukan hijrah pertama orang Islam. Hijrah pertama orang Islam bukan pergi ke kota Madinah. Okey? Ini adalah hijrah kedua orang Islam. Okey. So hijrah kedua orang Islam adalah menuju ke kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian Aqabah. Nanti kita akan lalu kawasan Masyaril Haram, tempat orang lontar tu. Oh, terima kasih banyak, masya-Allah. Ini namanya ahli syurga tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. So, tempat Masyaril Haram, tempat orang lontar tu tuan-tuan. Nama je tempat lontar yang pertama tu adalah
Yathrib, iaitu Madinah, yang mereka 12 orang ni menerima agama Islam. Kemudian pada tahun keduanya, tahun depannya, Nabi SAW berjumpa lagi dengan geng-geng Aqabah ini, buat sekali lagi perjanjian Aqabah Kubra, iaitu Aqabah yang besar. So dekat perjanjian Aqabah Kubra ini telah menjamin orang-orang Madinah ketika itu, daripada 12 orang yang datang, mereka dah mengislamkan majoriti orang-orang yang dekat Yathrib. So orang-orang Yathrib bersedia untuk menerima Nabi dan bersedia untuk menjamin keselamatan orang-orang Islam daripada kota Mekah. Barulah Nabi SAW menghantar orang-orang Islam menuju ke Madinah Al-Munawwarah pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian, 1 Hijrah. Okey. So Nabi SAW pergi berhijrah bulan berapa? Nabi SAW pergi berhijrah pada Rabiul Awal. Hari ini 17 Rabiul Awal. Bulan inilah Nabi SAW pergi berhijrah. Daripada mana? Daripada kota Mekah. Dekat mana kota Mekah? Dekat Kaabah tadi tu. Kat hotel kita tu tuan-tuan. Tapi itu bukan rumah Nabi. Itu rumah orang Arab yang kita duduk tu. Okey? Rumah Nabi kat belakang. Nanti kita pergi. InsyaAllah esok pagi kita ada rombongan. Saya bawa tuan-tuan jalan-jalan. Kita pergi tengok sirah Nabi dekat dengan kawasan masjid. Okey? Baik. Okey, so daripada rumah Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Semalam kita dah tengok tuan-tuan, Masjid Abu Bakar dekat Hotel Mekah Tower. So kita dah pergi kat situ, Nabi bergerak berjalan kaki pergi Gua Sur. Tuan-tuan, Madinah tu dekat mana? Madinah tu dekat utara Mekah. Gua Sur kat mana? Gua Sur dekat selatan Mekah. Dah kenapa Nabi pergi lawan arus? Ini adalah sebahagian daripada strategi Nabi Muhammad SAW. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi buat kerja macam ini? Macam membazir masa? Tidak tuan-tuan, kerana dia nak selamatkan nyawa dia tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW dikejar tuan-tuan. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad, hidup atau mati, life or death, memang wanted tu, maka mendapat 100 ekor unta. 100 ekor unta tu setengah juta tuan-tuan. Kalau kita di offer hari ini tuan-tuan, 500,000, siapa yang tak nak? Semua orang bekerja nak dapatkan 500,000, setengah juta. So setengah juta tu diorang dah nampak duit. Orang dah tak fikir dah. So semua tu mengejar. Dia tahu yang Muhammad pergi ke Madinah, so semua pergi ke Madinah. Tetapi ada seorang jejaka namanya Suhail. Ingat lagi tuan-tuan, Suhail ni siapa? Suhail ni semalam yang kita pergi ke Hudaibiyah tuan-tuan. Kita bercerita tentang Suhail ni. Dia pergi buat apa? Dia pergi buat perjanjian dengan Nabi SAW dengan pada perjanjian Hudaibiyah. Kenapa? Kerana dia melarang Nabi Muhammad SAW untuk buat umrah. Yang itu tahun 6 Hijrah. 6 tahun selepas daripada dia kejar Nabi Muhammad SAW. Suhail ni tuan-tuan, dia pakar dalam menjejak kaki. Dia pakar dalam menjejak. Kalau kita zaman sekarang, dia lah GPS kita. Dia ada ilmu GPS tu tuan-tuan. Dia bukan sekadar kerti baca map. Dia kerti tu baca jejak. Kalau kita ni tuan-tuan, kalau kita bergerak, kita tak nampak jejak. Tapi Suhail mata je sangat-sangat hebat tuan-tuan. Dia boleh tahu ini adalah jejak bila dan bila. So dia lah seorang-seorang yang satu-satunya manusia yang berjaya jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan maaf, bukan dia seorang, dia dan kumpulan dia berjaya jumpa Nabi Muhammad SAW sampai dekat Gua Sur, dekat sini. Bila dia sampai kat sini, ada 2 option saja. Sama ada teruskan perjalanan pergi ke bawah, ke arah selatan, ataupun Muhammad dan seorang lagi. Tak diketahui, Suhail tak tahu siapa seorang lagi. Dia fikir Muhammad pergi bergerak seorang saja. Tetapi jejak ada 2. So dia tak tahu siapa seorang lagi. So dia dapat tahu yang Muhammad sama ada pergi ke arah selatan ataupun naik ke atas bukit. Tetapi logik akal ketika itu lebih senang untuk naik ke atas bukit Sur berbanding pergi teruskan perjalanan ke arah selatan. Kenapa tuan-tuan? Kalau nak ke selatan tetap kena naik bukit. So disebabkan itulah dia ikut jejak mendaki bukit. Tuan-tuan, nak naik Gua Sur ni tuan-tuan, kalau kita jalan kaki biasa 2 jam setengah baru sampai. Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia naik ke Jabal Sur ini pada hari
dah naik ke atas, dia jumpa satu gua. Dah 2 jam setengah naik, dia jumpa satu gua. Gua tersebut, kita Suhail ni, kerana dia pakar jejak, dia pun pakar juga dalam alam-alam ilmu geografi ni, tuan-tuan. Okay. Bila dia jumpa gua, tuan-tuan, dia jumpa satu sarang laba-laba dan satu sarang burung merpati dan bertelur. Okay. Cerita dia adalah, kerana Suhail ni ilmu geografi dia tinggi, dia boleh baca tentang bagaimana bentuk sarang laba-laba tersebut. Dan mengikut riwayat, untuk maklumat, Suhail ni masuk Islam juga, Rahaja. So, cerita ni datang daripada Suhail sendiri. Okey, dalam catatan sirah, cerita ni datang daripada Suhail sendiri. Cerita dia adalah, bila dia tengok sarang laba-laba tersebut, dia dapat tahu yang ini adalah corak ini adalah corak 54 tahun yang lepas. Corak yang mana sebelum Nabi Muhammad lahir. Sarang laba-laba tu coraknya adalah corak sebelum Nabi Muhammad lahir. So 53 tahun tak ada orang pergi pecahkan masuk ke dalam gua tersebut. Sebab logik tersebutlah Suhail tak cek bahagian bawah. Kalau Suhail tunduk, pasti dia nampak kaki Sayyidina Abu Bakar, dia nampak kaki nampak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika inilah tuan-tuan kena bayang, 2 jam setengah naik, dia bukannya gua yang besar. Kalau gua kat Malaysia boleh masukkan kapal terbang Boeing. Tapi kalau gua dekat sini masuk 2 orang, sempit tuan-tuan. Kalau macam saya, memang dah confirm terkeluar. Memang tak boleh. Dia kena orang yang kurus. 2 orang kurus masuk, baru boleh masuk dalam.